Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon tolong Tuhan anjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Andai ku tahu matakan bukan menjemputku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari semua dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertobat padamu. Kembali bersama dengan kami untuk Sembang Sahur dan untuk pengetahuan semua, ini kita tahu, tadi andai ku tahu, ini kita tahu bahawa ini adalah episod terakhir, malam terakhir untuk bersama dengan kami di Sembang Sahur TV3 2020. Bersama saya Azin Hussein. Ya, saya Da'i Hidayu. Dan saya Harif Miswan, tapi saya prihatin. Ya. Sebab tadi walaupun lagu ni agak sedikit sedih menginsafkan, tapi sebab kita prihatin, kita tahu bahawa sebenarnya dia ada tergelincir sikit lirik di awal. Ya, kita dengar juga. Wah. Betul, semua okey, semua okey ya? Tapi okey, dia boleh senyum lagi. Ini maksudnya live. Betul. Dan alhamdulillah sebenarnya kita sudah 28 hari berpuasa pada bulan Ramadan dan malam ini kita sudah berada pada 29 Ramadan. 29 dah ya. Ya, alhamdulillah. Antara hari yang ditunggu-tunggu. Ya, waktu tu ganjil. Okey, dan hari ini kita akan bincangkan pasal topik indahnya prihatin disebabkan kita prihatin kepada anda. Jadi kita nak anda semua prihatin juga yang Sembang Sahur 2020 ni kita boleh tonton di Facebook Sembang Sahur TV3 ataupun di menerusi Instagram. Ya, Sembang Sahur TV3 juga dan tolonglah sebab ini malam terakhir lah kan. Ni rayuan ni. Rayuan ni. Sebab sambil-sambil bermoreh tu kita tengoklah juga. Boleh komen juga di Sembang Sahur TV3 insya-Allah lah. Mungkin kalau daripada komen-komen tu boleh kita perbaiki tapi bukan untuk minggu hadapan. Tapi untuk tahun depan ni insya-Allah kalau diberi umur panjang. InsyaAllah. Kita nak teruskan dengan topik perbincangan. Hari ini topiknya memang sangat istimewa. Mungkin untuk kita rangkumkan juga dengan Ramadan yang sangat berbeza pada tahun ini. 1441 Hijrah. Kerana di malam ke-29 ini indahnya prihatin itu sebab sebelum ini Dayu mungkin sebagai permulaannya kita melihat prihatin itu sebagai bantuan lah kan. Sebab kalau awak sedih saya bagi bunga. Untuk awak gembira. Itu bantuan lah tu. Prihatin lah tu. Sekarang ni prihatinnya keadaannya berbeza. Kalau sebelum ni suami tak tahu kat mana letak terung, kat mana tak kobis. Betul. Lepas tu tak tahu macam mana keadaan rumah, nak jadi imam macam mana, nak tarawih macam mana. Tapi sekarang ni musim PKP ni berbeza sama sekali. Semua kalau kita perasan semua main peranan. Betul ke tidak? Betul. Yang mana ibunya, mana ayahnya main peranan dalam rumah. Yang kalau dulu mungkin ayah tadi macam Kak Hazlin katalah, ayah tak tahu apa susunan dalam dapur contoh. Yang nak cari sampai berjam-jam. Tapi sekarang ini kerana hikmah PKP, kita berada Ramadan dalam musim PKP, maka subhanallah semua jadi prihatin. Suami dah pandai dah beli oven dekat internet, online. Dah pandai buat ayam golek katanya. Walaupun hari pertama tunggang langgang, ayam ni tak bergolek. Ya, golek kat bawah je. Golek kat bawah je, tapi hari kedua dan hari ketiga dah makin baik, steady, ketua-ketua keluarga sekarang. Dan kalau sebab ialah di bulan Ramadan ini nak melihat kepada orang Muslim terutamanya.
Sebab ini contoh sebenarnya dah lama dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul kan? Dan sekarang ini mungkin ramai yang baru tersedar. Kalau boleh dikongsikan kisah-kisahnya Dan Dayu? kalau kita tengok macam tadi disebutkan Hazlin dengan Hanif dah sebut, prihatin ni kita lebih perhatian pada keluarga kita, pada isteri kita, pada suami kita. Tapi rupa-rupanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dulu prihatin kepada keluarganya. Sebab itu kita nak tahu lebih lanjut, kita akan bincang insya-Allah nanti. Kita akan diskusi berkaitan tentang ini. Dan dalam hadis riwayat Tirmizi, baginda Nabi menyebutkan apa? Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik pada keluarganya dan aku adalah paling terbaik pada keluargaku. Siapa? Nabi lah. Maka kita bincang nanti bagaimana Nabi hebatnya Nabi perhatian pada keluarga. Maka kita nak bukan saja waktu PKP, waktu Ramadan, waktu tahun ni, tapi apa? Kita nak kita semua berlanjutan untuk prihatin. Istiqamahlah prihatin tersebut. Okey, kita banyak lagi sebenarnya kita nak bincangkan pasal prihatin. Kita memang semangat lah. Begitu terus Pak. Sebabnya kenapa kita semangat, kita nak tengok ni seorang ustaz Zarifi. Biasalah ustaz kan dia biasa membuat kerja-kerja amal dan kali ini kita akan lihat Ustaz Zarifi bersama dengan Plus Ronda untuk membantu mereka. Kadang-kadang kalau dekat highway tu ada kereta rosak ke ataupun nak minta pertolongan ke, Ustaz Zarifi bersama dengan mereka. Jadi kita nak saksikan perkongsian ini. Jom sama-sama kita layan dulu. Plus Ronda kumpulan barisan hadapan yang ikonik di setiap lebuh raya. Walaupun perintah kawalan pergerakan PKP dilaksanakan, anggota Plus Ronda masih menerima panggilan kecemasan daripada pengguna lebuh raya. Yankee 8679, betul kan? Masalah apa dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penonton, bersama dengan saya Ustaz Zarifi. Hari ini street dakwah saya bersama dengan pejabat Plus Ronda C4 dan saya akan meninjau gerak kerja yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita, khususnya pada hari ini kita berpuasa di minggu terakhir di dalam bulan Ramadan. Dan baru sekejap tadi kami mendapat panggilan daripada pengguna lebuh raya yang ada mengalami kerosakan kenderaan dan selepas ini saya bersama dengan pasukan akan bergerak ke sana. Jom bersama dengan saya. Ustaz Zarifi menyertai penugasan anggota Plus Ronda bagi memberikan perkhidmatan kepada pengguna lebuh raya yang memerlukan bantuan dalam kerosakan kecil kenderaan yang terkandas di lebuh raya. Walaupun terpaksa berhadapan dengan cabaran baharu, terutamanya risiko COVID-19, anggota Plus Ronda tetap bersedia menjalankan tanggungjawab mereka kepada pengguna lebuh raya. Berkhidmat 24 jam setiap hari tanpa mengira siang dan malam, mahupun hujan dan terik matahari, pasukan Plus Ronda tetap kental dan komited. Para penonton, saya hari ini bersama dengan para petugas Plus Ronda dapat menyelami dan memahami bagaimana sukar dan payahnya tugas mereka dalam memberikan bantuan kepada para pengguna lebuh raya yang mengalami kerosakan kenderaan ataupun mengalami kemalangan dan sebagainya. Tuan Fizi, masalah bateri ya? Ya Ustaz. Oh, masya-Allah. Tuan Fizi, Tuan Fairuz, saya teringat satu hadis. Nabi sebut dalam riwayat Imam Ahmad, seorang mukmin, kita semua ni bila kita bantu orang, kita melepaskan kesusahan orang atas dunia ni, Nabi kata di hari akhirat nanti Allah akan selamatkan, Allah lepaskan kesusahan kita di hari akhirat nanti. Nur Hafizi Kasimin berusia 32 tahun dalam berkhidmat di Plus Ronda selama 6 tahun. Terutama sekali kita mengalihkan halangan di lebuh raya, membantu user-user dalam kesusahan, pertama tayar pancit, breakdown overhead. Lepas tu mengalihkan halang-halangan di lebuh raya, contohnya kayu-kayu, tayar, sebahagian tayar, itulah. Banyak sangatlah Ustaz nak diceritakan. Paling saya tak lupakan, pernahlah sambut kelahiran bayi. Manakala Fairuz Akmal Hafiz Ishak sepanjang 3 tahun berkhidmat sebagai anggota Plus Ronda, banyak cabaran yang ditempuhi. Membantu orang aksiden tengah jalan, nak mengalihkan ke tepi dalam keadaan hari tengah hujan, kereta tengah laju. Jadi itu memang orang kata risiko tinggi lah Ustaz. Tapi masa tu kami buat kerja, memang kami fikir nak selamatkan orang yang tengah aksiden tu. Jadi bab nyawa tu dah jadi apa? Tawakal je Ustaz. Kami tolong apa yang mampu saja. Para penonton sekalian, dalam kehidupan kita ini kita sering memerlukan
bantuan pihak yang lain. Dan apabila sesuatu pihak ataupun mana-mana pihak datang memberikan bantuan kepada kita, jangan lupa, pertama, ucapkan terima kasih kepada mereka. Yang kedua, jangan pernah terlupa untuk mendoakan kebaikan kepada mereka. Dan yang ketiga, jangan kita pernah terlupa untuk menghormati dan respek tugas mereka. Hari ini, saya amat berbangga kerana dapat menyarung vest keselamatan Plus. Mudah-mudahan saya mendoakan warga Plus Ronda semuanya diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami warga Plus mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya angkat tangan. Kenapa? Sebab saya pun pernah dibantu oleh mereka ni. Tapi bukan melahirkan anak ke tak lah. Tadi tu memang sangat istimewa lah pengalaman tu. Tapi saya punya kereta pernah terkunci dari luar. Sebab dia macam kereta lama, dia auto lock macam tu. Jadi kita tak tahu nak buat macam mana, nak pecahkan cermin tak boleh apa semua. Dan hero-hero ni datang. Dia congkil-congkil je terus terbuka kereta saya. Sebab tu bila kita bincang tentang prihatin ni bila mana tengok kan, dia orang tak kenal pun siapa yang orang yang dibantu. Betul. Tapi bila kita bincang prihatin, dia walaupun tak kenal, dia tetap bantu dengan rasa yang sangat ikhlas. Betul. Okey, itu mengenai Ustaz Zarifi bersama dengan Plus Ronda. Lepas ni kita akan tengok Ustaz Zarifi lagi. Tapi nanti dulu, hari ini dua dia ya. Ya, kita sebenarnya tertarik juga bila Idayu cakap tadi yang sebenarnya cakap pasal prihatin ni sebenarnya Nabi Muhammad sendiri pun dah melalui perkara itu dan mungkin Idayu nak kongsikan. Ya, dan ketika mana Sayyidatina Aisyah menceritakan, mengkhabarkan bagaimana prihatinnya baginda Nabi ini kepada isterinya, kepada keluarganya. Antara kisah bagaimana baginda Nabi ini dalam riwayat disebutkan baginda Nabi juga menjahit pakaian. Baginda Nabi juga, kalau kita sebut suami-suami yang bantu isteri di dapur, baginda Nabi terlebih dulu membantu isteri baginda di dapur. Kalau kita sebut subhanallah, prihatinnya, romantiknya baginda Nabi, maka kita nak bincang romantiknya suami-suami bukan setakat waktu PKP ni, tapi kita nak biar berkekalan sampai bila-bila. Betul tak? Betul tak? Yelah, sebabnya saya selalu sebelum ni dah memang romantik. Mungkin selepas ni terlebih selalu lah. kalau koyak mesti suruh bini. Betul. Tapi kita takut buang tebiat pula. Tapi bila dah mendengarkan satu contoh yang baik ni, ialah tiba-tiba tak pernah menjahit, tiba-tiba menjahit, saya jahitkan. Benda tak koyak pun nak jahit nanti. Takutlah pula jadi terlebih prihatin. Okey, boleh Boleh. Dan kita bincang bila sebut tentang prihatin, subhanallah, qala Rasul, Nabi menyebutkan apa? Khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang beri manfaat pada orang lain. Sebab itu bila sebut prihatin, kita nak jadi orang yang bagi manfaat dan kebaikan, insya-Allah. Betul. Dan itu kepada yang memberilah, kepada yang menerima tu seperti yang dikatakan oleh Ustaz Zarifi, kita mengucaplah terima kasih. Ada adab-adabnya. Kita doakan keselamatan dan kesejahteraan mereka, sebab percayalah semua itu percuma je. Janganlah nak berhasad dengki sangat kan, macam bila tengok orang tolong kita rasa tak senang pula. Rasa tak senang kan. Hitam pula hatinya. Percuma je doakan orang untuk kebaikan tu. Dan percuma je kita nak pergi berehat seketika sebentar. Betul. Kan? Jadi kita akan bincangkan macam mana prihatin ni ada kategori-kategori yang kita perlu beri perhatian. Tapi sebelum tu kita berehat seketika, kita jumpa selepas ini. Sembang Sahur. Ayo semua sembang sahur, la 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 la. Selamat Hari Raya. Peleka la 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 la, semua la 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 la. Ditikan selamat Hari Raya. Alah, baru nak sambung joget lagi. Ya, betul lah tu. Memang kalau kita nak Bahir Raya, nak solat sunat Aidilfitri nanti, kena pakai kain plekat. Jadi tu yang masukkan kain plekat tu. Okey. Kita masih lagi dalam topik indahnya prihatin ni. Tapi tadi saya ada beritahu kan, kita nak prihatin ni ada kategorinya. Kalau hari ini kita nak berubah menjadi seorang yang lebih prihatin, kepada siapa yang kita patut prihatin dulu? Kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada suami, ataupun kepada orang lebih memerlukan, ataupun macam mana? Oh, hebat tu Kak Lin tu. Sebab tu bila kita bincangkan tentang prihatin, kadang-kadang orang terlepas pandang sebab apa?
dia terlepas nak prihatin pada orang luar, masyarakat, tapi kita tak sedar rupanya kita kena prihatin juga pada diri kita. Antara bila kita bincang musim PKP ni prihatin macam mana? Kebersihan. Ya, kebersihan. Lagi apa? Jarak sosial. social Tepati distancing. masa, disiplin tu. Oh, disiplin. Sebab ialah kita kerja dari rumah. Ya, Kadang-kadang pukul 11 tu 10.55 baru nak siap. Tak ya, boleh juga. betul. Tengok norma baru. Sebab tu bila kita tengok, inilah antaranya orang terlepas pandang. Prihatin diri sendiri, kemudian kepada yang terdekat keluarga, kemudian barulah pada masyarakat. Yang dekat dahulu. Ya. Okey, tapi kita nak tahu juga macam mana prihatinnya seorang artis ni. Beliau ni sebenarnya seorang pelakon, sinonim lah dengan apa orang kata watak-watak gangster. Antagonis ni kan? Ya, tapi dia dulu seorang penari, Wak. Awak tahu Kita tahu rahsia orang. Siapa agak-agaknya tu? Siapa? Kita tengok bingkisan ni. Saksikan. Sabar ni. Bila kita diuji dengan pelbagai cara. Baik, kita hari ini akan bincang santai-santai saja sebab Okey. kita waktu PKP ni dia tak boleh serius sangat dah. Betul. Kita mulakan dengan aku dalam Ramadan ni. Saya nak Adam, kalau boleh Adam sebut di peringkat awal ni, apa kenangan yang Adam masih ingat bila sebut Ramadan tu sendiri? Kenangan yang bila sebut Ramadan, oh aku teringat perkara ni. Mungkin Adam boleh kongsi dengan kita. Okay, bismillah. Saja kita tunjukkan bagaimana sebenarnya cara dia berinteraksi sebab dianya berdakwah juga, tetapi mungkin dengan PKP ini berdakwah secara di dalam talian. Jadi kita nak bersama dengan Adam Khoury yang bersama dengan kita pada ketika ini secara panggilan video telefon. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nampak samalah dengan video tadi tu. Sihat alhamdulillah. Apa khabar semua yang dalam studio? Alhamdulillah sihat. Adam, betul kan fakta saya tadi tu awak seorang penari dahulu? Ya, betul. Wow, yang betul gini. Oh, itu apa tu cacing tu kan? Yang buat cacing tu. Itu ulat. Okey, sebenarnya ya, Berbalik tentang topik kita lah tadi kan, indahnya perhatian. Kita nak tahu juga macam Adam dekat rumah, mungkin kita sebut sibuk dengan kerjaya, ada bisnes dan macam-macam kalau sebelum PKP. Tapi sekarang kita nak tahu juga apa yang ada perbezaan sebelum dan selepas PKP mungkin untuk permulaan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, perbezaannya biasalah kalau sebelum PKP kita bebas duduk kat luar, lepak dekat luar, jumpa sana kawan, jumpa sini kawan. Cuma PKP kita kena sentiasa berada di rumah. Stay at home and stay safe. Ya. Tapi Adam okey. Apa dia? Adam, kalau aktiviti Adam di luar tu sedikit kita tahulah kan, macam sibuk dengan bisnes baju Melayunya dan macam-macam aktiviti di luar. Tapi kalau di rumah kita nak sibuklah sikit. Kalau dengan isteri tu macam mana? Nampak bukan nak sibuk ni. Ya, prihatin tak dengan isteri? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau dekat rumah, first saya akan jaga kebersihan. Okey. Dan bila sebenarnya saya suka tolong isteri saya dekat dapur. Paling suka memang tolong dia kat dapur lah. Kalau dia masak, saya potong sayur ke, potong apa sekalipun lah. Yang penting sekali dia selesa bila saya ada dekat dapur. Sebab kita tengah tayangkan video Adam bersama dengan anak yang kesayangan ni. Jadi macam mana dengan waktu yang diluangkan di rumah pada ketika ini? Sebab yalah, bila kita melihat seorang bapa melihat anak membesar depan mata tu, Adam. Oh, penat. Sangat penat sebab dia tengah aktif sekarang. Ya. Dia tengah nak main, tengah nak panjat, tengah nak melompat. Aduh, ya Allah. Tapi dia penat yang sangat seronok lah. Aktiviti dia macam ni, dia kalau dia nak main, kita main dengan dia. Dan kalau dia nak tengok iPad, kita bagi dia tengok iPad. Tapi iPad tu saya taklah menggalakkan sangat. Sebab takut dia mata dia rosak. Cuma saya akan alihkan perhatian dia dengan bermain dengan dia lah. Bergurau dengan dia, macam-macam lah. Sedikit sebanyak mainan yang dia suka. Sedikit sebanyak kan Adam, ada tak rasa macam ya Allah, sekarang ni hargai saya sangat pengorbanan isteri tu sama ni membesarkan anak kan. Buat kerja rumah. Beza tak sekarang perasaan tu? Saya sentiasa fikir yang ini ujian yang Allah nak bagi kat kita adalah kita kena manfaatkan masa ini bersama keluarga. Betul. Kita kena bagi 100% time yang paling solid untuk keluarga.
Betul. Ya, itu sikit sebanyak lah. So maksudnya ujian ni Allah nak kita jadi kita lebih bertakwa pada Allah, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Sebab tu bila kita tengok sebenarnya ujian itu boleh jadi satu perkara yang baik dan ada hikmah. Dan kita nak tengok juga bila sebut tentang ujian, orang yang susah diuji dan sebagainya, kita nak tengok macam mana Ustaz Zarifi menyantuni tim Alam Flora. Yang mana kita tengok biasa kita duduk rumah selesa je kan. Betul. Tapi rupanya ada orang yang di belakang tabir yang berusaha dan bersusah payah untuk keselesaan kita. Jadi kita saksikan terlebih dahulu bagaimana perkongsian daripada Ustaz Zarifi ini dan kita akan terus bersama dengan Adam Khoury selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penonton, bersama saya Ustaz Zarifi. Kali ini kita nak melihat kerja-kerja yang pada pandangan mata kasar kita mungkin kerja yang biasa-biasa sahaja, kerja yang tidak sepopular seperti kerja jurutera, doktor dan sebagainya. Tetapi hakikatnya pekerja ini ataupun mereka ini sangat membantu dalam melancarkan kehidupan seharian kita. Aktiviti pembersihan sampah sekitar kawasan perumahan bermula pada 8.30 pagi sehingga 4.30 petang. Walaupun negara sedang dilanda pandemik COVID-19, anggota Alam Flora tetap cekal menjalankan tugasan mereka. Saudara penonton, inilah rutin tugasan yang dilaksanakan oleh kaki tangan Alam Flora. Jadi saudara, inilah hakikat kehidupan kita. Kita sebagai orang awam, kita bergantung kepada para petugas ini dan merekalah yang membantu untuk melancarkan kehidupan kita. Melihat penugasan ini, sebahagian daripada mereka yang harus disanjung membawa sembang sahur dan Ustaz Zarifi memahami kekuatan semangat mereka. Mat Shah Ali telah bekerja selama 23 tahun dan pada bulan Jun ini dia akan menamatkan perkhidmatannya. Sistem dulu tu dia menggunakan tong besi tu. Tak ada lagi yang tong yang plastik pakai roda ni. Sejak Alam Flora ambil alih, memang ada kemudahan. Kita tak payah angkat, kita sistem kita tolak, jack dan cangkuk dan buang ke dalam lori. Tanggungjawab kita sebagai suami nak membesarkan anak-anak, nak membahagiakan isteri dan tanggungjawab kita kepada masyarakat nak membersihkan kawasan-kawasan tu supaya taman-taman tu nampak bersih. Manakala Roslan Yazid, 10 tahun bertugas sebagai pengutip sampah, membuatkan dia seronok apabila melihat kawasan sekitarnya bersih. Pengalaman manis, kadang-kadang saya dapat sumbangan pada orang luar, orang-orang kediaman orang ni lah. Kadang-kadang dia seronok kita apa kita tugaskan, kita buat kat sini dia seronok. Jadi dia kawasan dia bersih, tong dia bersih, kita angkat, dia rasa seronok. Kadang-kadang dia dapatlah dia bagi kita sumbangan pada orang kan. Macam-macam lah kadang-kadang. Kalau musim raya ni macam-macam dia akan bagi kita. Kepuasannya saya nak kawasan ni bersih. Saya nak suara Kuala Lumpur ni dalam bersih. Saya rasa puas kalau kita angkat sampah rumah ni yang keadaan yang tak teruk sangat kan. Kita angkat sampah rumah dia kadang-kadang bersih, kita rasa puas dari diri kita. Oh, bersih dengan rumah. Itu rasa kita memang tak dapat nak lupakan. Walaupun tempat kawasan bersih kita rasa puaslah kerja dengan laporan. Saudara penonton, episod kali ini kita belajar banyak perkara. Dalam kehidupan kita ini memang kita saling bergantung di antara satu sama lain. Maka dengan sebab itu, kita yang pertama mesti mengucapkan terima kasih kepada sesiapa sahaja yang telah melaksanakan tugasan tersebut menyebabkan kita rasa selesa dan kita aman hidup di atas dunia ini. Oi, Ustaz Zarifi lah macam biasa je buat benda tu. Macam dah biasa buat kat JAKIM. Betul. Tapi kan, cuba kita tengok tadi kan bila tim Alam Flora ni, selalu kita tengok kan, kita ni bila ada wabak-wabak penyakit ni baru kita nak alert dengan kesihatan. Tapi rupa-rupanya ada orang yang lebih dulu alert dengan alam sekitar dan kebersihan. Itulah antaranya tim Alam Flora kita. Mereka ibarat wira yang tidak didendang. Jarang didendang lah. Adam, kau ni masih bersama dengan kita. Ya, betul. Adam, kita menyaksikan satu perkongsian berkenaan dengan kita menghargai mereka yang sebenarnya telah lama menjaga kita. Kita prihatin bersama dengan mereka. Bagaimana kalau Adam nak kongsikan, sebab Adam juga antara yang turut berdakwah, turun ke jalanan bersama dengan saudara-saudara baharu. Jadi antara pengalaman-pengalaman melihat kepada keprihatinan orang sebenarnya yang sebelum ni kita kurang ataupun terlepas pandang, Adam. Betul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya punya NGO adalah untuk sebenarnya untuk membantu mualaf-mualaf yang asnaf
So disebabkan kami prihatin, kami selalu tanya dalam grup ada sesiapa yang perlukan apa-apa ataupun ada apa-apa masalah. So dia akan tulis dekat grup dan kami akan pergi personally untuk jumpa dia. So kami prihatin, bila kami dah jumpa dia, kami tanya apa yang dia perlukan. Mungkin kadang-kadang dia perlukan beras, dia perlukan makanan kering. So kami akan beli siap-siap dan kami akan bagilah sumbangan itu pada asnaf. So itulah perhatian kami dan saya sebagai Presiden Pertubuhan Pembaru Iman yang selalu prihatin pada mualaf-mualaf yang asnaf dan juga asnaf yang memerlukan. Ya. So yang macam kita tengok dekat VT ini adalah hamba Allah yang bagi sumbangan kepada Pertubuhan Pembaru Iman, maksudnya NGO saya, dan saya tolong agihkan. Saya jalankan tanggungjawab dan agihkan sumbangan itu kepada asnaf mualaf. Okey Adam, bila kita tengok kan Adam buat aktiviti macam ni, Adam kongsikan barangkali ini zaman media sosial. Jadi kadang-kadang niat kita tu baik untuk membantu insan lain, kita nak menghulurkan bantuan, tetapi ada juga insan prihatin lain, terutamanya netizen yang sentiasa mencari di mana celah ataupun di mana kesalahan. Ada je nak mencari. Macam Adam sendiri macam mana nak handle situation tu? Abaikan je. Oh, senang. Abaikan je. Semudah tu abaikan je. Sebab yang cakap tu bukan bagi sumbangan pun. Yang cakap tu bukan turun padang pun. Betul. Dan saya jadi teringat yang ada yang tahu perasaan orang yang betul-betul memerlukan ialah orang yang turun padang, orang yang bagi bantuan. Yang cakap tu dia satu sen pun dia tak bagi sumbangan. So abaikan je lah orang-orang macam ni. Ya, betul. Padu jawapan. Betul. Sebab tu lagi kita fikir lagi sakit kepala. Lagi sakit kepala, betul. Sebab tu saya teringat ketika mana dalam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali menyebutkan apa? Kita boleh nak tunjukkan perkara kebaikan lagi-lagi kita dalam media sosial, kita dalam media yang mana tiada apa? Tiada had, tiada halangan, tiada sekatan. Kita boleh berkongsi apa kebaikan yang kita buat. Kita post, kita buat derma, post kita sedekah dan sebagainya. Dan apa? Imam Al-Ghazali menyebutkan boleh untuk kita mempamerkan kebaikan tadi, tapi ada dua syaratnya. Syarat pertama apa yang dia? Yang pertama dia apa dia? Kita perlu ada tujuan matlamat yang bila mana kita nak share tadi, kita nak post tadi dengan tujuan untuk orang dapat kebaikan, orang buat dan ikut. Yes. Itu pertama. Dan the second one apa dia? Iaitu kena jaga niat. Kita yang mana kita tunjuk kebaikan tadi dengan awalnya kita nak orang juga buat kebaikan dan kebajikan. Kita kena jaga niat kita biar kita ikhlas, insya-Allah. Baik. Satu penerangan yang sangat menarik juga. Adam, jangan ke mana-mana dulu. Kalau nak pergi minum-minum mengeteh ke, sekejap je kita bagi. Sebab kita nak berehat seketika. Lepas ni kita nak tahu macam mana agaknya cabaran Adam untuk menjalankan aktiviti-aktiviti ni. Kita berehat seketika. Kita jumpa selepas ini di Sembang Sahur. Ayo semua la 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 bersembang sahur la 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 di TV3 selamat hari raya. Ayo semua la 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 bersembang sahur la 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 di TV3 selamat hari raya. Selamat Hari Raya. Dah raya dah. Selamat menyambut Hari Raya. Anda masih lagi menyaksikan Sembang Sahur 2020. Topiknya masih sama. Wah, indahnya prihatin. Saya tengok komen-komen tadi. Ada juga yang prihatin mengatakan bahawa host hari ini semuanya HHH. Oh, ya, triple H. Ada. Hidayu, Hazlin dan Hanif. Ya, tapi jangan kita lupa kita ada AC juga. AC. Oh, dia bukan H Bukan. Dia apa? Kita ada Adam Kori di talian. Awak jangan lupa wah. Masih ada. Kita perhatian ni. Jadi dah habis minum semua dah, Adam? Alhamdulillah dah buka dah. Adam, kita nak tanya bila kita PKP ni, kita lebih prihatin dengan banyak benda, betul tak? Macam awak sendiri memang
ialah sebagai ketua keluarga banyak aspek yang perlu difikirkan dari segi keselamatan, dari segi kerohanian, dari segi aspek kebersihan. Mungkin Adam sendiri nak bagi tahu tentang aspek kebersihan ni, macam mana prihatinnya Adam dengan wabak yang melanda sekarang ni. Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya kebersihan itu sangat penting dekat rumah sebab saya ada anak kecil. Anak dia selalu baring dekat lantai. Kadang-kadang dia makanan dah jatuh, dia kutip balik, dia makan. So, satu hari kita kena mop lantai 2 kali. 2 kali 2 kali. Tak kira lah pagi sekali ke petang ke, tak kira. Janji satu hari 2 kali sebab ialah kita tak tahu anak kita kadang-kadang dia nampak biskut ke apa nasi ke, dia kutip dia terus masuk mulut. So kita takutnya tu. Dan kebersihan dapur kena jaga, kebersihan bilik air kena jaga. Sebenarnya keseluruhan rumah lah kena jaga kebersihan. Ya. Dan diri kita, diri anak kita, isteri kita, macam itulah. Betul. Adam, kita melihat pada ialah sebab aspeknya prihatin dan sekarang ni kan 2-3 hari lagi kita nak menyambut Syawal yang bakal datang ni. Mungkin sedikit berbezalah kot persediaan untuk tahun ni berbanding dengan tahun lepas, dan melihat kepada apa hikmah yang dibawakan oleh wabak pandemik ni terhadap keseluruhan kita selaku umat Islam. Kalau Adam boleh kongsikan pengalaman peribadi sekarang ini nak menuju ke Aidilfitri ni. Okey, saya pertama kali tak dapat balik kampung dengan isteri. So, itu tetap sedih lah sebab kita tak dapat jumpa mak mentua kita, adik-beradik, abang, ipar, biras tu semua. Tapi sedih itu boleh menukar jadi gembira sebab kita boleh video call. Betul. Itu juga antara dekat tapi jauh. Betul. Wah, di Penang kan Adam? Alustak. Alustak. Itu juga tanda prihatin juga sebenarnya, betul tidak? Bila mana kita bukan setakat nak, kita kata nak sambut Aidilfitri ni kita nak gembira, nak seronok dengan menyambut Syawal, tapi rupa-rupanya dalam musim PKP, musim wabak ni kita lebih prihatin bukan setakat diri kita, kesihatan, kebersihan keluarga kita, malah kita juga penting dan cakna tentang orang lain, masyarakat khususnya, keluarga kita yang kat kampung sebagai contoh. Sebab itu janganlah balik kampung, betul tak? Betul. Itu juga tanda kita perhatian. Dan Nabi menyebutkan apa? Qala Rasul la darar wala dirar. Jangan buat perkara yang bahaya malah membahayakan. Sebab apa? Ini kita bincang benda yang kita kata satu wabak besar, penyakit yang boleh berjangkit dan kita tak tahu. Mungkin boleh berjangkit dengan mudah bila kerana sebab kita balik kampung nak sambut raya. Bahaya dan membahayakan tu kan. Ada macam mana memahamkan si kecil ataupun orang tua ke yang sebenarnya memang tak boleh, walaupun mungkin sebab ada orang cakap lah Adam Kori mungkin boleh balik kan, ada nama kat situ, tapi macam mana memahamkan bahawa keprihatinan ini untuk kita tak nak balik untuk keselamatan semua Adam? Senang je, stay home. Ada tak ringkas saya padat dia macam sap masuk dia macam pop menusuk terus. Okey. Sebab kita tak nak kecoh-kecoh benda ni sebab kerajaan pun dah macam Perdana Menteri pun dah kata tak boleh balik kampung. So janganlah degil, kita tak payahlah balik kampung sebab kita tak tahu kita ni penyakit ke, kita tak tahu orang tu sihat ke tak sihat. So biarlah kita ada video call untuk lepaskan rindu daripada kita balik kampung, balik KL kita membawa penyakit. Wabak, infektor. Tapi kadang-kadang Adam nak tahu juga, kadang-kadang goyang tak dari hari ke hari. Mana tahu kan ada orang tua yang call. Sebab muka mungkin ganas, hati mungkin ada taman. Ada taman kelapa sawit. Okey, mak mentua saya faham dengan keadaan saya dekat KL dan mak mentua saya pun tahu saya terpaksa meniaga di bulan Ramadan. Dan saya pun dah bagi tahu dekat mak mentua saya tahun ini memang tak dapat nak balik sebab Perdana Menteri tak bagi balik kampung. So it's okay dan tak ada masalah, dan cuma mak mentua saya pun kata tak apa, kalau ada apa-apa telefon je lah dia kata. So saya plan untuk buat video call untuk first day raya.
Bagusnya. Betul. Mungkin ada sedikit nasihat kepada mungkin ibu bapa. Selalunya setiap tahun ibu bapa yang akan call baliklah nak. Kita ni anak ni kadang-kadang sehari dua boleh lewat kita tolak. Ini pengalaman peribadi ke? Bukan orang lain. Macam Adam. Kan Adam boleh tolak macam tu je. Tapi mungkin ada sedikit nasihat untuk orang di Penonton kampung. di Sembang Sahur. Kan? Okey, nasihat untuk diri saya juga sebab COVID-19 ni kita tak nampak dia. Dia nampak kita. Ya. Dia boleh sentuh kita anytime je, bila-bila masa. Jadi jagalah kesihatan, jagalah keselamatan, jagalah jarak sosial kepada sesiapa sekalipun yang di luar sana. Jadi saya harap bapa-bapa, ibu-ibu yang dekat luar sana, maafkanlah anak-anak yang tak dapat nak balik. Bukan mereka sengaja tak nak balik, tapi memang tak boleh balik. Demi kesihatan diri dan keluarga, demi keselamatan diri dan keluarga. Jagalah jarak. InsyaAllah, maafkanlah mereka. Ada mungkin boleh buat alih bahasa sikit lah dalam bahasa Mandarin ke untuk penonton kita, beritahu juga jangan bagi balik rumah ni, ringkas je. 不要回家，起多出，itu bahasa Mandarin dengan Hokkien lah. Jangan balik rumah, jangan balik kampung lah, macam tu lah. Saya bayangkan kita tengok buat macam ni. Yang gangster-gangster tu. Oh. Takutlah dia jauh macam ni pun kita takut. Sebab kita hanya video call saja. Jauh takut. Adam, terima kasih banyak sebab sudi bersama dengan kita dalam keadaan awak sibuk. Masih lagi berikan sedikit ruang untuk kita berkomunikasi dengan anda untuk berkongsi mengenai aktiviti-aktiviti dan juga sedikit nasihat daripada Adam Khoury. Kita mengharapkan semoga apa sahaja orang kata usaha Adam untuk memberi lebih lagi prihatin kepada insan-insan lain dipermudahkan urusannya. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Puya hoca. Awak kan? Mungkin lah macam ada bunyi sikit. Betul lah tu kot. Harap-harap betul lah sebab Dayu dengan Hazlin tak tahu kan? Puyau. Puyau jangan. Entah. Okey baik. Kita nak kongsikan je lah. Biasalah kalau sembang sahur. Bila sahur kan pasal makanan. Betul. Kan? Jadi dah banyak dah menu yang dikongsikan. Ada yang buat kek, ada yang buat kuih, ada yang buat mie, dessert pun ada. Hari ni kita nak tengok lontong goreng wak. Kita nak masuk raya dah. Buat lontong. Macam mana lontong goreng wak? Lontong goreng wak. Oh awak. Ini dari Chef Zam. Apa kata jom kita saksikan dahulu. Kita jumpa selepas ni. Assalamualaikum, berjumpa kita dalam rancangan Sembang Sahur di dalam segmen Jom Masak. Hari ini resepi adalah lontong goreng. So, apa kata kita lihat bahan-bahan yang kita perlukan dalam menyediakan resepi kali ini? Semestinya, ini adalah ketupat segera yang kita telah rebus terlebih awal. Dan kita sejukkan, baru kita potong. Isi ayam. Isi ayam ni kalau boleh kita potong kecil-kecil. Kita ada bawang besar. Kita ada bawang kecil, lada merah. So saya gunakan udang kering lebih kurang dalam segenggam. Saya gunakan telur sebiji. Di sini kita ada cili bawang, sos tiram, kicap pekat, rempah kari. Di sini saya gunakan togi lebih kurang dalam segenggam. Daun kucai. Saya gunakan carrot yang akan saya potong dice sekejap lagi. First sekali kita kena tumiskan kita punya bahan-bahan tumisan iaitu bawang putih dan bawang kecil. So apa yang kita perlu buat, kita panaskan sedikit kita punya kuali. Letakkan sedikit minyak. Dan bawang kita hiris. Untuk bawang putih, saya pakai lebih kurang dalam 4 ulas bawang putih. Dan kita hiriskan. Okey, sementara kita tunggu kita punya minyak panas, saya nak tumbuk dulu saya punya udang kering ni di dalam lesung batu ni. Tujuan saya tumbuk ni adalah supaya udang kering ni dia rasa dia lebih sebati dengan kita punya cakap bawang dengan ketupat nanti lah. Tak perlu terlalu halus, cakap just kasar-kasar je. So minyak pun dah panas, kita akan tumiskan kita punya bawang dahulu. Sementara tu cili ni kita nak potong dia, kita nak hiris lah sebab kita nak masuk dalam kita punya lontong goreng nanti. So kita cuma hiris. Saya pakai lebih kurang dalam 1 biji je. Saya masukkan dulu bawang merah. Tumis bawang merah sampai dia layu, baru kita akan masukkan bawang putih dan juga kita punya udang kering tadi. Okay, kita masukkan bawang putih. Kita tumiskan bawang dan juga bawang putih kita. Sambil kita menunggu, kita boleh potong kita punya carrot dulu.
Kalau boleh tak perlu terlalu halus sebab kita nakkan rasa carrot yang orang cakap crunchy dalam kita punya masakan. So bila bawang putih sudah layu, kita masukkan sedikit, kita masukkan semua kita punya udang kering tadi. Sekiranya anda tak nak pakai udang kering, anda boleh gantikan dengan ikan bilis ataupun anda nak gantikan dia dengan belacan pun boleh, tak ada masalah. Tumiskan sampai udang kering tu garing. Okey, kita akan masukkan kita punya cili bo sebab kita nak kena pastikan cili bo ni betul-betul masak. Tumiskan cili bo. Kemudian kita masukkan isi ayam kita. Tujuan kita masuk isi ayam ni, kita nak pastikan ayam ni masak sebelum kita masukkan kita punya ketupat. So, masukkan isi ayam. Kemudian kita masukkan sedikit sos tiram, lebih kurang dalam 1 sudu. Kemudian kita masukkan sedikit rempah kari tadi, letakkan dalam 1 sudu kecil. Okey, sekarang kita akan masukkan kita punya ketupat dan kita akan masukkan sekali kita punya carrot. Dan kita kacau dengan berhati-hati sebab kita tak nak ketupat ni orang cakap hancur. Kita perlahankan api dan kita akan letakkan kucai. Kucai ni kita boleh, kalau boleh kita potong, masukkan kita punya toge. Dan saya masuk sedikit kicap pekat. Kacaukan bahan-bahan ni sehingga dia masak sebati. Dan kita boleh matikan api lah. Kalau anda nak pecahkan telur, anda boleh pecahkan telur dalam adunan ni, dalam masakan ni. Tapi kalau saya buat telur yang digoreng secara berasingan dan saya akan letak di bahagian atas nanti. Jadi lontong goreng kita telah pun siap. So kita akan letakkan dalam pinggan dan kita akan hias dengan taburan lada merah. Okey, lontong goreng kita dah pun siap. So kita akan letakkan dalam pinggan. Taburkan dengan kita punya lada merah yang telah kita potong tadi. Inilah dia lontong goreng yang saya kongsikan dengan anda pada hari ini. Jadi saya mengharapkan anda mencubanya di rumah. Manakala hari ini adalah hari terakhir kita di Jom Masak, terutama di segmen Jom Masak. Saya menyusul 10 jari memohon kemaafan kerana raya pun dah dekat. Dan saya mengucapkan kepada anda selamat berkreatif di dapur dan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Saya nak set alarm siap-siap lah. Untuk? Nak sahur nanti, nak bangun, nak masak tu. Oh, tu. Dia kata tadi 30 minit je boleh siap kan. Tapi lepas tengok ada 17 bahan tu, mungkin kena fikir balik. Cerita-cerita tu tak salah, Wak. Tapi kalau awak tengok senarai dia tadi, tu semua dah disediakan kan. Tapi tengok, itu pun tanda prihatin kalau kita masak tadi, kita bagi kat jiran kita. Itu tanda kita prihatin pada jiran kita. Betul. Sedap tak sedap tu sama-sama dah kita rasa. Ya. Okey, kita nak berhenti rehat seketika kan selepas ini di blok terakhir Sembang Sahur 2020 akan terus bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana. Jumpa nanti. Ayo semua la 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 bersembang sahur la 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 di TV3 selamat hari raya. Ayo semua la 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 bersembang sahur la 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 di TV3 selamat hari raya. Ya, menuju ke segmen terakhir untuk bersama kami di Sembang Sahur 2020. Pasal topik yang sama, indahnya prihatin. Ya. Okey? Okey. Kenapa awak punya Terhayat prihatin? sebab lirik dah betul dah diorang ni. Dah kena marah dengan kita tadi. Akhirnya. Okey, kita nak cerita pasal indahnya prihatin. Yep. Kita, macam mana prihatin sekalipun, perkara itu agak mudah. Kita boleh tolong orang, kita nampak orang susah, kita tolong. Tapi macam mana kita nak kekalkan ataupun istiqamah untuk kekal prihatin tu. Itu yang paling susah tu rasanya. Betul. Nak teruskan momentum ni. Momentum. Sebab tu kan ulama menyebutkan apa? Istiqamah ini ibarat macam kita tengah daki satu gunung yang tinggi. Okey. Sebab apa? Kita bila daki pada awal-awal tu kita rasa bertenaga lagi, bersemangat lagi kan. Tapi bila dekat nak sampai tu kita rasa apa? Penat, letih, Rasa nak macam nak berhenti, lah. nak balik. Tapi kalau kita balik lagi penat. Sama. Sebab itu istiqamah ini ibarat kita mendaki gunung yang tinggi bila mana kita rasa dah rasa lemah, cuba ingat balik fokus kita. Kita buat tadi untuk apa? Kita buat tadi kerana apa? Kerana siapa? Dan itu antara motivasi yang hebat bila kita tahu apa yang kita buat ada kebaikan, Allah berikan ganjaran antaranya, maka kita akan terus konsisten walaupun bukan bulan Ramadan, walaupun bukan musim PKP, tahun-tahun harapan antaranya, kita akan terus konsisten buat benda baik. Itu antara. Tapi macam mana pula Dayu kalau anda kata
kalau kita tengok orang macam susah, orang kata adalah sedikit hati tu rasa macam nak menolong atau membantu apa yang kita ada ni kita nak memberi. Tapi ada juga orang yang bila dia nampak macam tak ada rasa. Tak ada rasa. Mungkin ada sedikit tips yang supaya kita ni didik hati kita untuk menjadi lebih prihatin. Sebab itulah subhanallah kan. Betul lah tu. Ya. Kadang kita nampak orang susah kita lagi rasa aku lagi hebat. Lagi seronok pula tengok orang susah. Sebab itulah bagi Nabi menyebutkan qala Rasul la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kamu bila mana tidak kasih saudara seperti kasih diri sendiri. Tengok, kita nak pakai cantik-cantik. Ni nak raya ni tak tentu raya lagi ni, tapi kita dah ada baju raya. Bukan sepasang, bukan dua pasang kan. Berpasang-pasang. Dan jiran kita, jiran kita ni tunjuk saya, jadi saya nak buat apa ni? Okey, teruskan. Tapi tengok kita semua nak yang hebat, nak cantik. Tapi kita tak sedar mungkin jiran kita, tetangga kita, orang sekeliling kita nak makan pun tak ada. Pagi Syawal nak makan pun tak ada. Sebab itu kita bincang tidak beriman kalau kita tak peduli orang sekeliling kita, tak prihatin. Macam mana seolah-olah kita prihatin pada diri kita. Kita nak sihat, kita nak hebat, tapi kita tak nak orang lain sihat dan hebat. Macam itulah kita sebutkan tadi. Saya ada satu tips sebenarnya kalau nak dikongsikanlah sebab tajuk kita indahnya prihatin kan. Mungkin ramai yang tertanya apa sebenarnya yang indah sangat tu dengan prihatin semua ni kan. Kalau nak tahu apa yang indah tu, kalian kena rasakan sendiri. Kalian kena berada di tempat itu sendiri. Contoh, kita bukan hanya bercerita mengenai konsep membantu orang, tolong padam, bagi barang-barang apa yang mereka perlukan. Tidak, tapi di rumah. Contoh di rumah. Contoh kalau sebagai seorang lelaki, suami, biasa isteri masak, tapi cuba pula suami tu masak. Prihatin sebab tengok isteri tu penat ke apa semua. Bila kita masak, kita tahu bahawa sebenarnya indahnya memasak tu. Bahagian-bahagian yang tak jadi itu pun sebenarnya indah dan akan membuatkan kita berasa lebih insaf sebenarnya. Jadi sebab itulah kalau sebelum ni hanya memasak di dapur saja, sekarang ni dah beli oven apa semua supaya lebih mudah untuk kita memasak. Sekarang ni menu apa dah tahu tak? Ayam bakar, tom yam. Saya baru tahu sebenarnya tom yam tu kena ada bawang. Indahnya prihatin tu. Dan rupanya Hazlin dengan Hanif, tengok ya, benda ni rupa-rupanya ajar kita untuk lebih kita menghargai, betul tak? Betul. Sebab tu tadi beli oven tu. Hargai isteri. Tapi kena rasa sendiri. Betul, tapi sebagai manusia ni kan sebenarnya kalau boleh kita tetap merasakan diri kita ni tak sempurna supaya kita cari cara ataupun cari jalan untuk kita upgrade diri kita. Kita belajar untuk mantapkan lagi apa skill yang kita ada, apa ilmu yang kita ada ni kita tambah lagi. Kalau kita merasakan kita dah serba-serbi cukup, itu bermaksud kita sebenarnya menjadi manusia yang kurang. Betul, dan rugi sebenarnya. Dan apa? Bila kita bincang, kita nak biarlah akhir Ramadan kita dalam 29 Ramadan ini kita nak pecut untuk buat yang lebih baik. Dan apa antara hikmah pandemik COVID ini, antara kita tengok sama-sama penonton di Sembang Sahur, apa dia? Kita lebih banyak masa untuk fokus beribadah pada bulan Ramadan. Kalau sebelum ni, sekarang ni dah sibuk nak raya, tapi sekarang kita sibuk nak mencari redha, rahmat, keampunan Allah pada malam ganjil 29 Ramadan. Maka jom sama-sama kita ambil peluang ini menonton Sembang Sahur. Dan okeylah, saya mewakili host-host ataupun mewakili tim produksi. Dah habis ke? Ya, kalau kita cakap macam tu maksudnya kita nak tutup tirai dia tu. Dah faham dah tu bila dah ada wakil-wakil ni. Silakan awak wakilkan kami. Sembang Sahur mengucapkan selamat menyambut Hari Raya. Kita orang nak minta maaf sangat-sangat. Anda kata ada tersalah kata, tersalah bahasa dan sebagainya. Tersalah lirik mungkin. Okey, maafkan kami. InsyaAllah nanti tahun depan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. InsyaAllah. Dan pastinya daripada segala setiap episod yang telah pun kita bawakan, bukan daripada kami sahaja, kita harap daripada 100% yang kita berikan adalah sedikit menjadi satu perkongsian dan juga satu pengajaran baru kepada semua. Untuk itu mewakili semua, saya Hanif Miswan, Hazlin Hussein dan juga Da'i Hidayu. Kita jumpa lagi insyaAllah. Kita jumpa tahun depan. Nak tolong ke? Silakan. Jom, kita jumpa lagi. Kita tinggalkan anda dengan lagu raya. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Setahun menghilang, sekarang menjelang hari yang bahagia. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya mulia, ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Seruan kita untuk
Selamat, selamat Hari Raya. Selamat Hari